Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So kita akan beralih ke perlawanan seterusnya. Seperti mana kamu nampak dalam gambar di sebelah ni, perlawanan Selangor menentang Sabah FC. Kita kena tahu ini adalah perlawanan away yang selepas dua perlawanan di Stadium Likas, di mana kita akan terus bertandang ke Stadium Shah Alam pula, Stadium MBBJ, di mana ini merupakan perlawanan bagi aku yang amat penting, dan juga di sinilah kita akan membuat tali ukur di mana kehebatan yang telah kita saksikan di Stadium Likas pada beberapa dua perlawanan tempoh hari, 8 gol 3 bolos. Kita telah memuji kesebasan utama Sabah FC, kita telah memuji OKS sendiri, dan adakah ramuan terakhir Ramon Makadoni boleh membawa kejayaan Sabah FC di Stadium Likas? So begitulah aku tengok perlawanan ni, di mana ini akan menjadi, boleh katakan, tali ukur untuk kita melihat sendiri di mana, sejauh mana kebangkitan Sabah FC sekarang ni. Dikenakan lagi ni adalah perlawanan top 5 di antara kedua tim lah. So sebelum tu guys, macam seperti biasa, aku akan berjemput kamu untuk melakukan prediction di penghujung video ni. So kamu tengok dulu sampai habis video aku ni, baru kamu letakkan kamu punya prediction berapa gol di ruang komentar di bawah. Bagi yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe guys, agar kamu tidak ketinggalan apa-apa update yang aku share di dalam video ni. Dan kepada yang terus setia bersama SRTV, terima kasih aku ucapkan, sokongan anda amat kami hargai. Jom kita mulakan. Dan ini adalah perlawanan yang telah dilalui oleh kedua pasukan. Aku mengambil 4 perlawanan terakhir daripada 2022 sampai ke 2023. So di mana perlawanan tersebut, kalau kita kirakan sebelum kemenangan kita di Stadium Likas tahun 2023 ni, untuk pusingan pertama saingan Liga Super ni, kita belum mencatat sebarang kemenangan pun apabila berhadapan dengan Selangor. Especially kalau kita bertandang pula ke Stadium Selangor, rekod kita memang tidak cukup bagus. Even kalau di Likas pun sebenarnya kita kalah jugalah. Okey, 3-2 perlawanan terakhir tu. Tapi apa yang mengejutkan dan membanggakan di sini adalah apabila kita berjaya mendudukan Selangor di Stadium Likas sebanyak 2 gol berbalas 1, membuatkan kita hanya memenangi satu sahaja perlawanan dan kalah 2 kali di sepanjang 4 perlawanan yang telah kita lalui. Gol yang berjaya kita lakukan kepada Selangor ada 5 gol, manakala kita telah dibolosi sebanyak 7 kali oleh Selangor guys. Itu pun kena ambil kira juga lah. Kalau ikut sejarah kita akan tengok prestasi terkini Sabah FC sekejap lagi, dan juga Selangor ya. Dan ini adalah prestasi terkini tersebut, di mana again apa yang telah dilalui oleh Sabah dan juga apa yang telah dilalui oleh Selangor cukup seimbang, 2 kekalahan 3 kemenangan. Tapi apa yang mengejutkan di sini adalah apabila Selangor tewas kepada Seri Pahang. Tapi kita kan ingat itu adalah perlawanan away dan kemenangan agak tipis juga daripada Seri Pahang, membuatkan Selangor dan juga Sabah, Selangor adalah tim yang baru saja dikalahkan, manakala Sabah mempunyai momentum yang cukup bagus, di mana 3 kemenangan berturut-turut yang telah mereka lalui itu sewaktu menentang Kelantan, Kuching dan juga Seri Pahang. Manakala bagi aku perlawanan terakhir Selangor waktu menentang Penang, aku tak boleh katakan itu adalah boleh menjadi tali ukur untuk Selangor, di mana bagi aku lah, kalau top 5 tim menentang pasukan contoh seperti, bukan aku memandang rendah Penang bukan aku memandang rendah Penang, tapi macam sekiranya melawan Penang ataupun tim-tim yang berada di consider mid ataupun bottom league, itu adalah perlawanan mesti must win untuk pasukan yang berada di top 5. So bukan satu benda yang mengejutkan untuk aku bagi Selangor lah. Tapi apa yang menarik di sini adalah Sabah FC, kerana waktu menentang Seri Pahang ini adalah perlawanan top 5 juga. Aku katakan perlawanan yang mempunyai intensiti yang cukup bagus juga, kerana Seri Pahang pun berada dalam satu form yang cukup cantik, dan kita telah membelasah Seri Pahang di Stadium Likas 4-0. Tidak ada sebarang gol berjaya dilakukan oleh Seri Pahang pada perlawanan tersebut. Jadi untuk total up ke semua gol dan juga bolos yang telah dilalui, gol yang telah dijaringkan oleh Selangor dan Sabah agak seimbang, di mana Sabah cuma kurang 2 gol. Tapi apa yang merisaukan di sini adalah Selangor hanya bolos 17 gol hasil daripada selepas 17 perlawanan, manakala Sabah 23 gol telah dibolosi. Jadi kalau kita tengok daripada 5 perlawanan tu, Selangor jarang dibolosi gol yang lebih daripada 1. Kalau kita tengok di sini, walaupun diorang kalah 1-0, walaupun diorang menang, tapi tim lawan hanya mampu menjaringkan 1 gol. Manakala Sabah, kalau kita tengok apabila melawan Kedah pun kita dibolosi 2 gol, walaupun kita menang pada Kuching kita dibolosi 3 gol. Aku agak risau untuk berapa konsisten
defender kita untuk mempertahankan gawang daripada di Molosi. Jika dibandingkan dengan Selangor, mereka agak konsisten untuk mengawal diorang punya gol daripada dijaringkan oleh pihak lawan. Tapi pernah je aku katakan waktu perlawanan Seri Pahang sebelum ni, aku punya head to head mengatakan bahawa Seri Pahang mempunyai kadar bolos yang cukup rendah daripada Sabah FC, tapi apa yang kita nampak hasil daripada perlawanan tempoh hari, aku punya tanggapan aku tu meleset di mana Sabah telah membolosi gawang Seri Pahang sebanyak 4 kali. So again, macam mana orang lain cakap bola itu bulat, memang agak sukar untuk kita mengagak perlawanan, tapi ini kita boleh jadikan sebagai landasan untuk kita membuat prediction mengenai perlawanan ini. So kedudukan terkini, hasil daripada 17 perlawanan dilalui oleh kedua pasukan, Sabah masih berada di tangga kelima. Alhamdulillah, manakala Selangor terus mengukuhkan kedudukan mereka di tangga kedua. Perbezaan sebanyak 4 poin di antara kedua pasukan. So, sekiranya kita kalah perlawanan ni, kita akan terus kekal berada di tangga kelima kerana kita masih lagi meninggalkan Terengganu dan juga Kuala Lumpur dengan beberapa poin. Tapi keberangkalian kita untuk naik ke tangga kedua memang tidak dapatlah oleh kerana gap yang cukup besar antara kita dan Selangor. Tapi kita boleh merampas kedudukan ketiga ataupun kedudukan keempat sekiranya dua perlawanan yang melibatkan Kedah akan menentang Kuching di Stadium Kuching dan juga Pahang akan menentang Perak di Stadium Pahang sendiri akan berakhir dengan kedua pasukan memiliki 3 poin, kita kekal berada tangga kelima. Tapi sekiranya kedua pasukan ni mungkin akan mendapat seri, ada kemungkinan kita akan beralih ke tangga keempat. Lebih kurang macam itulah yang setakat. Tapi kalau dua-dua ni kalah, kita akan terus ke tangga ketiga, guys. So itu adalah share yang aku bagi kepada kamu sedikit mengenai tanggapan aku dan pendapat aku mengenai perlawanan ni. So sebelum aku memberi prediction terakhir aku untuk percentage dan juga berapa gol yang bakal dijaringkan, again, daripada pandangan aku berbanding 5 perlawanan yang telah dilalui oleh Sabah dan juga Selangor, Sabah mempunyai momentum yang cukup bagus sekarang, terutamanya dengan kehadiran Makado lagi dalam skuad Sabah FC, dengan adanya lagi Darren Lock bersama Sabah FC, dan kita belum dapat melihat lagi sepenuhnya aksi untuk Sifu pula. Dan sekiranya Sifu diturunkan pada perlawanan ni, kemungkinan besar akan menjadi satu rentak yang cukup berbeza dan style of play yang cukup berbeza. Dikarenakan lagi dengan Jilton, kita tak tahu apa status dia, mungkin ada, mungkin tidak. So untuk Selangor pun, walaupun mereka tewas kepada Seri Pahang dan mereka memenangi perlawanan menentang Penang, tapi bagi aku, macam mana aku cakap di awal video tadi, ini adalah perlawanannya must win. So aku tak heran Selangor akan memenangi perlawanan menentang Penang tu, dan aku rasa tidak akan memberi efek juga untuk perlawanan menentang Sabah FC ni hasil daripada kemenangan mereka. Tapi kita kena ingat, ini adalah perlawanan away untuk Sabah FC di Stadium MPPJ Selangor. Kita tahu Old Trust diorang di sana macam mana, memang gila-gila sana. Lepas tu kita tahu juga sendiri macam mana prestasi kita sewaktu bermain di away. Tapi itu kita kena ingat juga sekali lagi, itu tanpa kehadiran Makado dan tanpa kehadiran momentum daripada pemain-pemain lain yang sedia ada untuk perlawanan ni. Bagi aku akan menjadi efek yang besar lah untuk apa result perlawanan yang akan terjadi pada menentang Selangor ni. So okay, itu dia guys. Prediction aku adalah, aku letakkan 50-50 guys. I have to, pasal aku rasa ini adalah merupakan satu perlawanan yang akan menjadi tumpuan, bukan untuk peminat Selangor saja, bukan untuk peminat Sabah FC saja, adalah untuk peminat perlawanan bola sepak liga tempatan. Kita sudah pasti akan melihat perlawanan ini kerana mereka tahu macam mana intensitinya perlawanan ni dan macam mana sejarah di antara kedua pasukan ni. Aku memang dah suka kalau Sabah lawan Selangor, especially away guys. Aku memang dah suka perlawanan ni. Dia punya aura, intensity dia tu memang berbeza lah. Memang bilang orang boleh dikatakan, boleh cakap bikin panas lah nanti perlawanan ni. Itu yang aku boleh katakan lah. Tapi walau macam mana pun, even though aku letakkan 50-50, tapi dengan apa yang telah ditampilkan oleh Sabah FC daripada 3 perlawanan ni lah, at least aku rasa Sabah akan mampu menjaringkan gol dan Sabah mampu untuk menundukkan The Red Giant di Stadium MPPJ. Again, dengan jumlah gol yang tidak begitu banyak, aku rasa Selangor mampu juga untuk membersih Sabah FC. Bagi aku, again, 2-1, 2 untuk Sabah dan 1 untuk Selangor pada perlawanan ni. So okay guys, sila letakkan kamu punya prediction pula di ruang komentar di bawah, dan kamu letakkan jugalah apa pendapat kamu mengenai match Selangor menentang Sabah FC ni. So sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.